kita nanti ada tetamu ni nak bercerita pasal amalan Syawal. Betul. Kadang kita rasa macam ada lagi tau, masih ada lagi segelintir kata, boleh takbir lagi, boleh takbir lagi. Fitriah. Jeng. Ada yang macam first day puasa tu, saya nak start sekarang juga. Saya nak puasa first day raya, nak puasa 6 sekarang. Mana boleh, mana mungkin. Jadi semua amalan-amalan yang kita lakukan sebatu Syawal, budaya kita sebagai orang Melayu Islam kan. Kadang-kadang kita ni kita tengok garisannya sama-sama. Apakah itu amalan, budaya, apakah itu ibadah yang sebenar. Okey, kita terus perkenalkan tetamu kita hari ini, Segok Tampan. Itu dia. Ustaz Haryanto Rizal Rohman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kita. Ustaz makin lama makin muda Dia macam Benjamin Button Ikut hari. Ikut hari. Dia ikut hari. Dia daripada satu Syawal tu dia muda balik. Dia pasal hari Senin. Kalau panggil hari Khamis lain pula. Lain pula. Dan sedu sikit. Jadi kita bercerita tentang amalan di bulan Syawal ni. Dan kita sebagai budaya kita, orang Melayu kita, macam-macam amalan yang kita ada. Kita pergi ziarah kubur dan sebagainya. Jadi daripada pendapat Ustaz sendiri, di mana garisan sama-sama itu? Amalan, budaya dan juga amalan ibadah. Aiwah. Dia begini. Oleh kerana tajuk soalan dia tu amalan. Kan? Nak sebut pasal amalan. Saya nak sebut bahawa amalan ni dia mesti berpaksikan kepada apa yang ada dalam Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu amalan. Baik, itu yang pertama. So kalau kita sebut terus dengan Syawal ni, bila sebut amalan bermakna yang paling khusus dalam bulan Syawal ini dibincang oleh para ulama ialah puasa 6. Saya pergi situ dululah. Betul. Puasa 6. Jadi kerana ada hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari bulan Syawal, dia seperti puasa 1 tahun. Ini khusus. Dia tidak ada pada bulan lain melainkan bulan Syawal saja. Baik. Oleh kerana kita sebut dia itu amalan. Tetapi amalan ni juga Faria, dia ada juga amalan yang umum. Amalan umum ni kita buat juga dalam bulan Syawal, tapi dia juga pada bulan lain. Contoh puasa Isnin Khamis. Kerana bulan Syawal pun ada juga kan, Isnin Khamis. So itu juga amalan dalam bulan Syawal, tapi dia umum. Maksud umum ni dia tidak khusus hanya bulan Syawal saja. Kita ada juga misalnya puasa 3 hari sebulan. Kita ada juga misalnya puasa dia panggil Ayyamul Bayad ataupun hari putih lah. Cakap Melayu lah. Hari putih. Maknanya 13, 14, 15 Syawal. Betul. Itu juga antara amalan dalam bulan Syawal. Juga termasuk dalam bulan Syawal ni, kalau dalam konteks kita lah, Faria, kita bulan Syawal ni macam hari raya lah. Walaupun istilah hari raya ni 1 Syawal. Sebab itu kalau kita tengok benda-benda yang kita buat hari raya dah tak buat dah pada 6 Syawal ni. Hari ni 6 Syawal ke? 6 Syawal, betul. Terlupa nak kira. Kan? Sebab itu tak ada bertakbir hari ni. Cuma dalam istilah kita orang Melayu, 6 Syawal ni masih lagi hari raya. Istilah orang Melayu. Bukan istilah syarak. Jadi kalau kita bercakap sama kita selamat hari raya, macam tadilah jumpa Nas kan, selamat hari raya, jumpa Faria selamat hari raya, acceptable. Tapi kalau kita jumpa orang Arab mungkin dia confused. Dia ni dah kenapa? Dah habis dah. Kerana budaya tu bukan semua orang. Hanya kita orang Melayu memang kita puasa sebulan, raya maka sebulan. Tak. Mana pula kita orang Melayu raya sebulan 45 hari. 45 hari. Tu dia. Apa dah belajar lagi? 45 hari kalau kita boleh panjangkan. Maknanya nak sebut dari segi budaya kita masih lagi hari raya. Jadi kalau kita sebut hari raya ni biasa yang sinonim silaturahmi lah. Itu juga amalan dalam bulan Syawal. Jadi banyaklah. Ini amalan-amalan yang umum. Tadi Nas tanya berkaitan dengan orang ziarah kubur. So itu juga amalan yang umum. Kerana ziarah kubur ni sebenarnya kalau kita nak kata khusus pada Syawal pun tidak. 1 Syawal pun tidak. Cuma ulama bincang boleh tak boleh je Nas. Kalau kita kata 1 Syawal mesti ziarah kubur, tidak. Tidak ada amalan khusus begitu. Cuma boleh atau tidak itu yang dibincangkan. Itu yang berlaku. So kalau sekarang ni orang kata ziarah kubur, so okeylah. Kan? Sebab kata Fariha tadi, kalau ziarah kubur sekarang tak crowd. Kan parking pun dekat sikit. Boleh dalam kubur. Bukan dalam lubang kubur, dalam kawasan kubur. Terperanjat pula saya sekejap tadi tu. Jadi maknanya tak ada masalah kalau kita nak ziarah kubur waktu ini. Dan juga tak ada masalah kerana dia ibadah umum. So, saya ada soalan ni cakap pasal kubur kan. Aywa. Kalau kita tengok Syawal ni bila ramai kan orang Satu ziarah. Syawal tu. Bawa bunga Ustaz.
Kita yalah, kita pernah cakap benda ni, tapi nak tanya saya beginilah. Pertama, Fariha, soalan boleh atau tidak. Sebenarnya soal kita letak bunga atas kubur ni dia jadi perbincangan di kalangan ilmuwan kita. Dan ada dia punya sandaran-sandaran kepada perkataan-perkataan ulama-ulama yang terdahulu lah. Kita panggil salafus salih. Salafus salih ni makna ulama-ulama yang terdahulu. Jadi benda ni ada perbincangan. Jadi saya rasa nak bincang pun dia akan menambahkan perbincangan. Kalau tanya saya lebih cenderung kepada tak perlulah nak bawa bunga bagai. Sebab pada saya yang penting kita pergi ke ziarah ke kubur ni paling pokok sekali ialah untuk mengingati mati. Itu paling pokok. Kerana itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirat, tudzakirukumul maut. Ziarahlah kerana itu akan mengingatkan kalian tentang mati ataupun hari akhirat. So itu lebih bagus. Tetapi kalau dia kata, oh tak, saya nak bawa, silakanlah. Saya kata saya. Sebab apa? Pertama, di kubur tu pun memang kalau ambil pandangan yang mengatakan mendoakan kepada si mati, dah ada pokok dah. Kan? Lagipun kita nak bawa bunga ni apa sebenarnya pahaman kita. Saya khawatir pahaman ni masa ke masa akhirnya memesongkan akidah. Nak kata pesong akidah tu tidak, Nas. Saya khawatir dia akan jadi sampai satu tahap nanti seolah abang Ida datang bawa bunga ni. Dia jadi macam seolah-olah pergi apa dia panggil ni? Macam pergi melawat orang hidup lah. Walhal, okey, kita boleh sebut bahawa ziarah orang mati itu ada wujud interaksi juga kita dengan dia. Kerana ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bagi salam, orang dalam kubur menjawab salam. Tapi bukan dengan konteks bagi bunga. Lepas itu besok bagi macam-macam pula lah. Itu yang timbul orang buat birthday, kek. Nampak tak? Benda-benda ni kadang-kadang, Fariha, kita kata kalau kita tidak berikan guidance, tak apa nama kita panggil, bukan kontrol, kita istilahnya kita guide, panduan ni akhirnya orang akan kona semakin jauh. Itu sebenarnya. Saya yakin di luar sana masih ada banyak soalan daripada para penonton kita. Jadi kita bukakan kepada laman Facebook dan juga Instagram dan insya-Allah YouTube juga. Jika ada soalan yang ingin dituarahkan kepada Ustaz Haryanto, dipersilakan. Jadi kita nak kembali kepada pokoknya, Fariha. Apakah yang boleh, apakah yang tak boleh? Jadi mungkin kita kembali kepada asal, apakah hukumnya bila melawat kubur ni? Sebab adalah kalau kita tengok diskusi di alam maya ni, ada yang kata, wah ini semua paham Wahabi, dia tak ada tulis apa langsung, ini macam-macam, sampai berlaku kepinjangan sampai kita tak sedar hati sebagai orang Islam. Silakan. Saya beginilah, saya suka sebut dalam konteks kita nak bincangkan hal-hal agama ni dulu. Kan berlaku adil lah kita. Sekiranya benda itu wujud, kita sebutkan ada. Jangan kerana kecenderungan kita maka kita tidak berlaku adil. Kan? Jadi kalau sekiranya benda itu memang tak boleh, kita kata tak boleh. Kalau sekiranya itu pandangan kita, kita sebutkan sebagai pandangan kita. Atau kalau sekiranya kita tidak cenderung kepada pandangan itu, kita sebutkan bahawa kita tidak cenderung kepada pandangan itu. Itu lebih baik daripada seolah-olah pandangan itu seperti tak wujud, ataupun seolah pandangan tu tak ada, kita ada, kan itu jadi masalah. So dalam konteks ziarah kubur ni secara umumnya, saya sebut dah tadi, Nas, kita boleh berziarah bila-bila masa, bahkan itu suatu ibadah. Kenapa? Sebab ada pensyariatan. Ada suatu suruhan daripada Nabi SAW supaya kita ziarah kubur. Cuma bagaimana ziarah, adabnya, yang ini kena perhatilah. Macam Fariha sebut tadi, bawa bunga. Sebab kenapa saya kata saya tidak cenderung dengan pandangan tu? Sebab kita dah tengok dia semakin mengarut dia. Nampak tak? Dulu bunga orang tabur. Kalau perasan. Betul tak? Sebelum tu tak ada bunga tabur pun. Ingat apa, Nas? Kalau dulu sebelum tabur bunga, siram je. Siram dan juga daun pandan. Daun pandan. Daun pandan tu digacik-gacik. Kan? Betul tak? Lepas tu pasal dah zaman agak lebih muda, mungkin nak dapat bunga pun senang. Maka dah mula bunga. Sekarang ni orang bawa jambangan bunga pula. Betul. Ke depan apa lagi? Pokok dia sekali. Sebab itu kita sebut ada orang yang sampai tahap bawa kek pula ke kubur. Saya rasa penting dalam konteks ni, menurut fikiran saya lah, bukan saya rasa, menurut saya fikir berpandu kepada nas dan keadaan masyarakat, kita perlukan guide supaya masyarakat ni tak pergi semakin. Yang terbaru boleh tengok kan, saya ingat masyarakat umum pun
tak menerima. Tak usah cerita dari segi hukum ni. Bila ada influencer yang pakai baju Barbie, bukan soal baju tu, tetapi kita tahu bahawa itu adalah konten. Faham tak, Nas? Konten dikubur. Dan saya ingat benda ni bukan baru. Konten-konten seperti ini orang panggil konten-konten sampah dalam konteks hukumnya. Bukan kita nak menyampahkan orang sebagainya, Fariha, tapi dari segi hukumnya. Ini tempat, alah, come on lah, Nas. Kalau kita pun buat kenduri kahwin, tiba-tiba orang datang pakai pakaian baju bau busuk, kita cakap apa? Tak sesuai kan? Jadi dalam konteks ni kubur ni, memang agama suruh kita berziarah. Nabi SAW suruh ziarah. Tujuannya supaya mengingati akhirat. Mendidik kita. Atau sekurang-kurang ingat kepada orang yang mati. Tapi kita dah pergi dengan konten ni, dah tak wujud dah ingatan-ingatan ni. Walaupun kita mendakwa bahawa ingat dan sebagainya, tapi hakikatnya dia akan menghilangkan maksud daripada perbuatan tersebut. Ini benda yang kita perlu, saya rasa, cakna lah dalam konteks ni. Okay, Ustaz. Dalam bulan Syawal sebenarnya apa lagi sebenarnya amalan Ustaz yang kita boleh buat? Selain daripada open house. itu baru nak cakap tadi. Tapi Fariha, satu benda jangan lupa ialah di antara yang afdal. Kita pergi tadi sunat. Sekarang ni afdal dalam bulan Ramadan pula dah. Risau pula kita patah balik. Dalam bulan Syawal ni, Nas, ialah untuk menyegerakan qada. Bagi khususnya orang perempuan lah. Jadi orang perempuan, tadi kita sebut pasal puasa sunat. Puasa sunat ni dia sunat lah kita buat. Tetapi kalau orang perempuan yang tak selesai lagi puasa Ramadan, maka afdal dia qada dulu. Dan menyegerakan qada ni, maksudnya habis saja Syawal hari itu, habis Ramadan, 1 Syawal tak boleh puasa lah. 2, 3, 4 sekarang ni dah boleh puasa. Maka dia kena segerakan qada. Itu afdal. Ganti dulu. Afdal. Dia tak boleh sekali tu. Dia tak boleh sekali. Itu bab lain pula. Kita lain. Dia buat hukum ni kena tenang. Jadi kita afdal. Afdal ni maknanya lebih baik. Lebih baik terus qada. Berapa hari dia nak qada? Katakan contohlah, dia tak puasa 10 hari. So qada, siap-siap 10 hari. Baik. Kemudian dia sambung dengan puasa 6 pula. Itu terbaik. Tapi kalau ditanya, boleh tak kita gabungkan puasa 6 dengan puasa ganti? Maka dalam mazhab Syafi'i sendiri menyebutkan boleh. Alhamdulillah. So tidak ada masalah. Jadi kalau kita rasa dengan kerana qada puasa tadi menyebabkan tak puasa 6, maka gabung je lah. Pasal kota dia 6 hari je, lebih daripada itu tak boleh. Tetapi saya nak pesankan juga, kalau orang ni, Nas, dia tidak habis puasa Ramadan hari itu, dan dia tak puasa tu bukan kerana uzur. Mungkin dia tak bangun sahur lah. Ada orang perempuan, dia patut tak puasa 10 hari, tapi dia lajak pula jadi 12 hari. Ada Fariha macam tu. Nak start engine tu susah balik. Tapi bukan Fariha lah. Dia tak sampai 10 hari. Kadang ada orang begitu, Fariha. Katakan dia mungkin tak puasa 6 hari, tapi dia nak puasa balik tu 2 hari tu dia boleh lap pula. So 2 hari yang dia lap ni, walaupun kita kata tadi boleh untuk digabungkan satu lagi, kalau dia nak puasa sunat dulu pun boleh, Nas. Kalau orang perempuan yang uzur ni, dia nak puasa sunat dulu, kemudian baru puasa qada pun boleh. Cuma tak afdal lah. Sebab puasa qada ni, sifat dia sepanjang tahun. Maknanya selagi tak matilah. Cuma takut mati je. Allahuakbar. Jadi sepanjang tahun dia boleh qada. Cuma kita kata yang terbaik dia qada cepat. Tetapi, kalau yang 2 hari tadi tu, itu dia overlap. Maka dia makruh puasa sunat dulu. Makruh. Maknanya makruh tak disukai lah. Dia patutnya nak buat amalan tu sunat. Disukai. Tapi oleh kerana dia ada lap 2 hari tadi, maka tak disukai dia untuk berpuasa sunat dulu. Dia kena habiskan dulu. Sebab yang 2 hari lap tu, itu tak ada kaitan apa. Itu memang dia sengaja. Betul tak? Adakah diharuskan untuk bayar fidyah juga kalau dia sengaja? Dia tidak bayar fidyah selagi mana dia tak masuk sampai puasa tahun depan. Cuma dalam konteks tadi tu kita nak bandingkan dia dengan amalan dia berpuasa 6 tadi. Itu kena perhatilah. Ya. Jadi kalau tanya apa lagi amalan yang bagus kita buat dalam bulan Syawal ni, ialah menyegerakan kita berpuasa. Bagi yang qada tadilah. Tapi boleh juga lain daripada itu, baca Quran, jalan lagi. Jangan bulan Ramadan je. Ya. Termasuk juga kita panggil bersedekah. Tapi ada satu yang menarik. Saya sempat baca tadi. Tengok orang mengantor kan. Apa nama ni, ada ucapan.
ucapan selamat pulang para tetamu. Selamat pulang para tetamu tu kita lah. Jadi sekarang ni yang mengucapkan tu ialah masjid. Masjid ucapkan selamat pulang kepada para tetamu. Jadi sekarang ni tinggal tuan rumah je lah yang menguruskan masjid. Faham ke tidak, tak tahu lah tu. Cuba terangkan lebih jelas supaya dia kalau macam kita di rumah kita bila tetamu datang ramailah kan. Betul. Bila tetamu balik, siapa yang tinggal? Ni kita je lah. Tuan rumah. Tetamu datang balik tak? Tengoklah InsyaAllah. kalau Kalau nak datang lah kan. Begitulah. Masjid ni macam itulah. Masjid kosong lah. Jadi masjid dah ucap selamat pulang lah kepada tetamu-tetamu. Ramadan tu penuh ya. Jadi maklumlah tetamu kan. Jadi yang tinggal tuan rumah je lah. Kan? Sindirannya terus terasa tu. Saya 6 Syawal bagi sentuh je. Aduh lah bagi Ustaz pun slow-slow je dia teguhkan kita begitu. Tapi memang betul akal ya Ustaz ya. Tapi betul lah barangkali tetapi dia tidak ada penentuan siapa tetamu, siapa tuan rumah. So kalau siapa rasa dia tuan rumah, baliklah. Gitulah kan. Kita jarang kita telefon rumah kita, boleh ke saya balik? Betul kan. Bila-bila saja ya. Bila-bila silakan balik. Tapi kalau tetamu kita ucap selamat pulang lah. Satu lagi saya memang nak bertanya lah antara amalan Syawal kita. Adalah amalan memberi duit raya. Dan kalau kita ikutkan ada rule sendiri dia. Kadang-kadang tercampur pula sebab kita ni masyarakat majmuk kan. Kalau tahun baru Cina, yang kahwin saja bagi, yang tak kahwin tak bagi. Tapi masyarakat Melayu lain pula. Jadi tiba-tiba pula ada rules ataupun ada peraturan-peraturan yang baru pula bila nak bagi bersedekah ataupun duit raya. Jadi secara afdalnya, secara asalnya macam mana Ustaz? Dia paling afdal kita bagi tu niat sedekah. Itu afdal. So whatever lah, duit raya ke, asal kita memberi niat sedekah. Itu yang terbaik. Cuma kalau kita sebut soal hari ni orang bagi duit raya macam Nas sebut, ni Farah dah kahwin belum? Dah kahwin tak boleh dapat duit raya kan, contoh macam itu. Itu dah macam budaya orang Cina sikit kan. Betul lah. Tetapi kita tidak kata bahawa apa yang dibuat itu sebagai dia panggil adaptasi budaya orang. Kadang-kadang benda tu dah jadi satu benda yang common dalam masyarakat. Normal. Cuma bila disebut adat, Nas, dia benda yang bermain dalam masyarakat. Dia bukan ada satu asas dalam agama. Sebab itu disebut dalam Islam, selagi mana adat tu tidak bertentangan dengan syarak, so continue, tak ada masalah. Bila dia adat ni, dia macam-macam. Kalau macam keluarga saya lain. Kan, keluarga saya, budak-budak pula bagi pada orang tu. Itu contoh. Jadi makna adat ni dia berbeza lah. Ada orang dia pakai macam ni, ada orang tak. Ada orang asal saja boleh bagi, dia bagi. Okey. Itu kalau kita cakap, Nas cakap kita bagi duit raya. Kalau yang minta duit raya. Itu satu hal pula tu. Macam mana Ustaz? Bagi yang berkemampuan mungkin okeylah, boleh kan. Tapi kan macam mana tu Ustaz? Dia begini, saya rasa benda ni dia macam polemik juga. Polemik bukan apa? Macam betulkan songkok dulu Ustaz. sampai tersengit ke. Tak, saya rasa dia polemik bukan apa. Polemik dia akan jadi perbincangan. Sebenarnya orang yang minta duit raya ni, kita nak decide dulu, adakah dia termasuk dalam bab meminta-minta? Meminta-minta ni minta sedekah lah. Betul. Sebab bab meminta-minta ni memang ada satu larangan. Dan ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa orang minta-minta ni besok, di akhirat besok, dia bagi daripada batu bara tu. Pasal dia mampu nak bekerja sebagai minta-minta. Baik, itu kita satu sudut. Soalannya, adakah orang minta-minta duit raya ni dalam konteks ni? Betul. Itu kita nak decide dulu. Gurau-gurau sikit. Makcik duit raya, makcik dia panggilnya pada tua punya budak kata. Memang tak dapat lah bro. Memang tidak. Dekat anti pun mungkin ada peluang begitu. Ada anti tu okey sikit, ada maaf sikit. Sebab tu saya kata, kadang-kadang budak-budak ni minta, cik duit raya, kak duit raya. So dia meminta-minta di situ. Dalam pertama, saya yakin dia tak termasuk dalam konteks meminta-minta yang ini. Itu yang pertama. Atau mungkin adik-beradik kan. Pak Long, saya tak ada duit raya. Contohlah Fariah yang minta kan. Dia nampak look young kan. Kan? Contohlah, okeylah. Bagi jugalah. Okey. So adakah itu termasuk? Saya yakin dia tak termasuk. Cuma, macam kita sebut tadi, dia adat. Jadi adakah dari segi adat orang Melayu ni
meminta-minta macam itu beradab ke tak beradab. Dan itu juga saya rasa dia tak sama satu tempat dengan satu tempat. Dan satu keluarga dengan satu keluarga. Jadi kena tengoklah. Kalau mengikut nas macam mana? Boleh accept tak? Untuk kita yang suka bergurau-gurau ni, insyaAllah dah menjadi satu norma dalam keluarga saya. So Faria macam mana? Saya tengok macam kami sama macam keluarga Ustaz. Anak saudara bagi duit kat mak saudara. Macam tu. Begitu. Untungnya saya nak masuk. Jadi pak saudara. Pak saudara boleh. Ni pak saudara saya keluar. Jadi sebab itu, kalau kita sebut dalam konteks adat ni, dia bergantung. Kalau macam kita sendirilah, kita kata, okey je budak-budak ni. Budak. Betul. Kan? Hatta kalau budak tu umur 10 tahun ke, tingkatan 1, tingkatan 2 pun, since di hari raya kita consider itu satu, dia panggil aktiviti ataupun satu, apa dia panggil? Bukan amalan, kita panggil memang benda yang common yang ada dalam hari raya, kebiasaan. Cuma atas kita lah, kadang-kadang ada orang kata, oh sorry, dah hari 6 kata dia. Setengah orang dia tak ada. Ada setengah orang Faria, 10 hari, ada sebagian orang bergantung kepada bajet. Dia kata, ini je baki tinggal, nasiblah siapa dapat. So benda tu saya kata dia tidak boleh jadi satu hukum. Sebab saya tengok juga ada orang bincang, apalah ni biarkan anak begini. Come on lah, benda ni bila adat, dia tak ada satu hukum yang khusus. Tak ada, dia tak macam hukum yang memang disyariatkan. Hukum disyariatkan dan okey. Hatta kalau kita bagi duit raya pun, ada orang kata, oh nanti dia jadi riak, kena bagi sorok-sorok. Tak, dalam konteks duit raya ni, dia macam aktiviti. Betul tak? Dia macam aktiviti. Orang dulu lagi siap duit shilling lagi. Kan? Maknanya tengok, oh ni macam muda sikit, bagi duit shilling banyak sikit. Kalau nampak dah tua sikit, Jadi saya rasa dalam bab ni kita kena tengok dari segi bagaimana benda tu asal usulnya dan juga pelaksanaannya dan bagaimana konteks dalam masyarakat. Kalau tidak, habis semua kita hukum. Kan? Sudahnya pergi beraya ni masuk neraka semua. Itulah dia. Jadi dalam kita beraya ni, kita raya dengan hati yang terbuka. Jangan semuanya. Gatal pula tangan kanan daripada tadi. Itu dia. Kalau biasa orang kata nak dapat duit. Kalau hari raya orang kata nak bagi duit. So saya terima je lah. Macam tu. Ini suatu amalan yang baru. Itu telefon tu ada boleh QR code dia. Dan udah jangan bergaduh di sini. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haryanto Rizal Rohman kita lah, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Apa yang kita boleh sampaikan kat sini, tepuk dada, tanya selera. Adakah demi ibadah atau demi konten semata-mata?